Kita ambil daripada awal hadis. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Daripada Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni nama dia apa? Abu Bakar ni, Abu Bakar, tuan-tuan disebut Abu Bakar As-Siddiq. Dia nama dia apa? Takkan tak tahu dah 60 tahun dah sebut. Nama apa Pak Man? Siapa nama Abu Bakar Siddiq? Sahabat yang paling besar, paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalus sahabah wa afdalun nasi ba'da Rasulillah. Manusia yang paling afdal selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar di sisi ahli sunnah. Syiah tak kira lah. Apa nama dia? Namanya apa? Abdullah. Abu Bakar tu namanya Abdullah. Abdullah bin Uthman. Bapa dia Uthman itulah digelar Abu Quhafah. Sebab tu orang panggil Yabna Abi Quhafah. Wahai anak Abi Quhafah. Abi Quhafah tu bapa dia. Nama Abu Quhafah itu ialah Uthman. Uthman bin Amir. Uthman bin Amir bin Amr. Yani bin Amr. Dia Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin Nadar. Itu adalah tok nenek dia sampai ke atas. Jadi Abu Bakr namanya Abdullah bin Abi Quhafah ataupun Abdullah bin Uthman. Uthman tu gelaran dia Abu Quhafah. Bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Taim. Sebab tu disebut dia daripada Bani Taim. Taim bin Murrah. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik. Dan kenapa dia digelar Abu Bakar? Ada orang kata dia digelar Abu Bakar pasal Sayyidina Aisyah. Tak. Abu Bakar ni tak ada anak dia. Biasanya orang panggil Abu kerana anak dia tu ada nama. Kalau dia Anas, anak dia ada nama Anas, dia dipanggil Abu Anas. Kalau anak dia nama Malik, dia dipanggil Abu Malik. Tapi Abu Bakar tak ada anak dia yang nama Bakar. Dia ada anak nama Abdullah, dia ada nama Abdul Rahman, Abdullah, ada nama anak dia nama Muhammad, ada anak dia nama Aisyah, ada anak-anak dia nama Asma, ada nama Ummu Kalthum. Tapi tak ada anak dia yang nama Bakar. Menyebabkan para ulama bincang mari mana Abu Bakar. Kebanyakan mereka tak dapat memberi jawapan yang putus. Mungkin masa jahiliah lagi orang panggil dia Abu Bakar. Nama timbang-timbangan. Tapi Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebut satu hal, katanya ini menunjukkan boleh juga kita kunyah dia ni. Kunyah yang ni, kunyah ni kita gelak orang berdasarkan nama Abu ni. Boleh juga kita gelarkan orang tu Abu sekian walaupun anak dia bukan nama tu. Tuan-tuan faham? Macam Abu Bakar, anak dia tak ada nama Bakar, tapi boleh dipanggil Abu Bakar.
Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Hafs, anak dia tak ada yang nama Hafs. Ya Hafsah, perempuan adalah. Hafs tak ada, tapi dia Abu Hafs. Khalid Al-Walid umpamanya, dia digelar, Khalid panggil apa? Ya Hamzah. Kunyat Khalid Al-Walid mana? Abu Sulaiman. Abu Sulaiman, dia dipanggil Abu Sulaiman. Dia tak ada anak nama Sulaiman. Ini kata Imam Ibn Qayyim, boleh juga kadang-kadang orang tak ada anak nama tu, dia pilih gelaran tu. Dia tak ada anak nama Huzaifah, tapi dia suka nama tu, dia pakai gelaran dia Abu Huzaifah. Orang tahu mana boleh hang tak ada anak nama Huzaifah? Boleh juga. Macam Abu Bakar tak ada, boleh. Kok tuan-tuan yang tak ada anak nama apa, nak bubuh laqab kunyah ke, boleh. Ini saja sambil lalu lah saya cerita. Dah lalu nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia lahir 50 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. 50 tahun. Dan meninggal pada tahun 13 Hijrah. 13 Hijrah. Hadis ni, sebelum saya nak bincang tentang hadis Abu Bakar ni, dalam agama kita, Abu Bakar adalah orang yang memainkan peranan yang sangat penting. Bukan sahaja ketika Nabi hidup, tapi juga selepas Nabi wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa dia digelar As-Siddiq? Yang tu semua kita tahu. Kerana dia terlalu banyak membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga digelar As-Siddiq. Siddiq ni dia membenarkan, mentasdikkan apa Nabi bagi tahu benar. Sebahagian kata disebabkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebelum itu, sebahagian orang menyebut bahawa Abu Bakar ini dalam masa jahiliah dinamakan, digelar juga sebagai Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Nabi tak panggil Abu Bakar. Semasa Nabi hidup, dia membenarkan Nabi. Antara peristiwa yang signifikan yang disebut dalam sirah adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab peristiwa Isra' dan Mi'raj, saya selalu sebut hal ni berulang kali. Zaman kita, kalau kita sebut, aku ada tengok satu planet orang aliens turun depan Masjid Alwi. Mata dia warna biru, telinga ada 4 ke apa. Walaupun kita tidak membenarkan, kita tak kata benar, tapi dia tidaklah begitu jauh untuk kita terbayang. Sebab apa? Sebab kita telah didedahkan dengan fiksyen yang macam ni. Tengok filem, tengok macam-macam, kan? Lalu kita sebut, kita boleh andaikan khayal. Hang ni banyak tengok filem ke apa ni? Banyak sangat tengok YouTube ke apa. So kita tak boleh merasakan hal itu tidaklah begitu ganjil dakwaan tu. Tetapi tidak pada zaman itu. Bila Nabi kata Nabi pergi ke Baitul Maqdis dalam satu malam, naik ke Sidratun Muntaha, dan kemudian pagi ni kau kembali, Nabi kembali ke Mekah. Ini suatu benda di luar daripada igauan dan khayalan. Sebab itu Abu Lahab, Abu Jahal and the gang, apabila dia tengok Nabi SAW termenung pada pagi itu, dia tanya, apa hal engkau wahai Muhammad? Nabi cerita, oh pagi ni kau ke sini. Dia kata, wahai Muhammad, mau tak engkau kalau kami kumpulkan orang ramai, kau cerita peristiwa tu. Dia pula tukang tampal poster dan tukang sebarkan poster. Sebab dia tahu bahawasanya orang
akan tak percaya. Ini satu benda yang bagus. Hampa nak percaya sangat pada Muhammad, tu dia hampa tengok dia punya temberang. Tapi Abu Bakar Siddiq, sehingga sebahagiannya nak beriman dengan Nabi, kembali rasa, ini cerita ni berat ni. Kan? Tapi Nabi SAW ada Abu Bakar yang sentiasa kata benar. Benar. Menyokong satu gitu. Ini perkara untuk kita faham. Tuan-tuan, kita tak akan boleh faham sirah, melainkan kita mesti menghadirkan diri kita di dalam environment sirah tu. Mungkin sebahagian kita rasa, kalau aku ada pada zaman Nabi itu pun, aku mesti jadi sahabat Nabi. Silap kita bukan sahabat Nabi. Silap kita geng Abu Lahab. Sebab sekarang memanglah ramai orang Islam. Zaman itu yang sokong kena seksa. Yang sokong dianggap menentang masyarakatnya. Yang sokong dianggap sebagai puak yang pelik, dibuang oleh keluarganya. Orang baru gempak panggil Wasabi pun takut dah. Artinya, kelompok yang menyokong Nabi pada peringkat awal memang tegar dan mengambil risiko yang besar. Dan environmentnya ialah environment Arab yang fanatik kepada keluarga. Yang selalu saya sebut syair Duraik bin Summah, wahal ana illa min ghuzayyatin in ghawat ghawaitu wa in tarshudu ghuzayyatun arshudu. Aku tidak lebih daripada kabilahku. Jika mereka sesat, aku turut sesat. Jika mereka mendapat petunjuk, aku bersama dengan mereka. Fanatik kaum, asabiyah jahiliyah, di dalam environment yang seperti itu, family buang. Pemimpin-pemimpin Mekah akan memburu orang itu. Kalau kita duduk zaman tu di Mekah, bukan Nabi popular, siapa sokong Nabi dapat like sebanyak dalam Facebook, bukan. Agak-agak, kalau tuan-tuan dah zaman tu, tuan-tuan yang Abu Lahab ke Nabi? Rahman Allah jadikan kita hidup pada zaman kita Muslim. Silap-silap kalau kita hidup zaman tu, kalau tak betul kena cara, kita tak sokong Nabi. Kenapa? Aku bukan tak mau sokong, tapi semua duk kata kat dia. Tekanan teruk sangat. Orang Mekah semua tak sokong. Nak sokong pun kena pergi bersembunyi. Bila kita faham hal itu, kita akan faham makna as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang berlumba-lumba daripada generasi awal, yang telah terlibat memerang kaum keluarga sendiri. Na'udzubillah, kalau kita hidup pada zaman tu silap-silap, kita menjadi musuh kepada Rasul Allah yang telah diutuskan. Sebagai manusia pada zaman ni pun, aku memang betul nak bagi tahu, tapi takut mereka hentam aku pula. Baru orang hanya kritik, bukan pecat lagi, bukan orang semelih lagi, bukan orang pergi ambil batu tak atas dada macam yang dialami oleh Bilal. Tidak orang mengambil besi dan letak atas belakang seperti Khabbab al-Arab sehingga padam besi itu. Tidak sampai setikat itu. Pun kita dah gementar.
tertekan, bisnes aku macam mana, kerja aku macam mana, sakit orang kutuk aku macam mana, maka tuan-tuan akan memahami makna generasi awal. Abu Bakar Siddiq pada hari dia beriman dengan Nabi SAW dan mengepalai hal ini, dia dipukul, pengsan, buka mata, family dia buka, dia tak mau makan, melainkan setelah dia pastikan Nabi Muhammad dalam keadaan selamat. Itu saya kata, sehingga begitu besar Abu Ya'la meriwayatkan, seluruh hidup dia tuntun Nabi SAW. Ketika Abu Quhafah bapa dia Islam, mari berbai'ah dengan Nabi Islam, itu adalah hari yang paling mengembirakan untuk Abu Bakar patutnya. Dan Abu Bakar ni hebat sebab family dia masuk Islam, anak-anak dia pun Islam. Tapi pada hari Abu Quhafah masuk Islam, Uthman bin Amir bin Amr tu masuk Islam, Abu Bakar menangis. Nabi tengok Abu Bakar menangis. Ama you bekikah ya Abu Bakar? Oh, sebab engkau menangis. Sebab apa Abu Bakar menangis? Hanya kerana Abu Bakar teringat bahawasanya Abu Talib, bapa saudara Nabi yang Nabi sayang, tak masuk Islam, mati tak masuk Islam. Sedangkan dia ada peluang bapa dia yang dia sayang masuk Islam. Kata Abu Bakar, la antaku yadu ammika fi yadihi yubayyi'uka 'alal Islam yuqirrullahu 'ainaika ahabba ilayya min an yakun. Wahai Rasulullah, kalaulah tangan Abu Talib, bapa saudaramu, berada di tempat bapakku sekarang, lalu dia berbai'ah kepada engkau menganut Islam sehingga engkau suka, lebihlah aku suka daripada bapakku sendiri menganut Islam. Maksudnya Abu Bakar sedih kerana dia ada benda yang dia suka, sedangkan Nabi tak ada benda tu. Makna hub, makna ittiba', makna cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna cinta pada Nabi. Sebab itu kita kata tidak ada orang yang lebih cinta pada Rasulullah lebih pada Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali. Maka kalau nak ikut amalan agama, ikut mereka. Tiba-tiba kita boleh mendatangkan satu amalan agama kerana kita ni sayang kat Nabi, yang Abu Bakar tak pernah buat, yang Umar tak pernah buat, yang Uthman tak pernah buat, yang Ali tak pernah buat. Ini mustahil. Sebab itu kita kata mengikuti Nabi dan para sahabat. Those people, those companions of the Prophet, they love our beloved Prophet lebih daripada kita. Sebab itu maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah imam kita dalam agama. Kepala kepada khulafa ar-rasyidin, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Kamu pada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin min ba'di. Para ulama berbincang tentang perlantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Walaupun atas mabda' syura, tapi hampir macam nas. Pasal kalau dalam Syiah dia kata imam dilantik dengan nas. Tapi Abu Bakar walaupun kita kata hasil daripada pemusyawaratan para sahabat, tapi nas Nabi hampir macam jelas.
Nabi tak kata selepas daripada aku Abu Bakar jadi khalifah, Nabi tak kata. Tapi isyarat Nabi macam jelas. Tak adalah Nabi masa tu, semasa sembahyang tarawih, habis pada 24 rakaat, Nabi kata al-khalifatul awal amirul mu'minin, tak ada lah. Atau al-khalifatul awal khalifatul rasulillah, tak ada lah amalan tu. Kan? Kalau tidak, senanglah para sahabat tak payah duduk bincang siapa nak jadi khalifah. Teringat sembahyang tarawih sudahlah. Di perlis ni mereka tak faham, sebab mereka tak pernah buat. Di sebahagian negara-negara Afrika ada dilakukan. Kan? Okey. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, apabila ada wanita datang kepada Nabi SAW, dia kata Nabi SAW, dia tanya Nabi dan Nabi hajat dia. Nabi SAW pada tahun yang ke-9, Nabi suruh dia datang jumpa Nabi. Dia kata, Rasulullah, in lam ajidka ya Rasulullah, kalau aku pergi nanti aku tak jumpa kau. Nabi SAW kata, fa'ti Abu Bakar, pergi berjumpa dengan Abu Bakar. Itu pada saat-saat hujung, sebab masa tu ialah pada musim haji. Pembantu kata, Nabi kata, datang jumpa Rasulullah. Dia kata, aku datang nanti tak jumpa kau Rasulullah. Nabi kata, kau jumpa Abu Bakar. Dia seolah-olah Nabi SAW memberikan isyarat tentang Abu Bakar. Hatta di dalam siapa yang patut jadi imam dan seumpama, Nabi SAW kata, ya'ballahu wa rasuluhu wal mu'minun illa Abu Bakar. Allah, Rasul dan orang mukmin enggan melainkan Abu Bakar. Melainkan Abu Bakar. Sehingga itulah Sayyidina Ali selalu bila tengok Abu Bakar dengan Omar, dia kata dia ingat Rasulullah sentiasa sebut, zahabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar, dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku, Abu Bakar dan Umar pergi. Aku, Abu Bakar dan Umar masuk. Sentiasa tiga ni. Kubur pun tiga sekali. Bagaimana dengan satu mazhab yang bercita-cita nak pergi korek kubur Abu Bakar dengan Umar kerana mencemarkan kubur Rasulullah? Ini adalah suatu kesesatan yang mengatasi segala kesesatan. Dan sebab itu saya selalu ingatkan juga tentang ghulat ni. Ghulat yang kadang-kadang mula-mula dia main dengan versi sayang keluarga Nabi. It's good, kita sayang keluarga Nabi. Tapi lama-lama dia jadi fokus keluarga Nabi saja. Seolah-olah tak nak. Keluarga Nabi pun versi halah ni, versi yang lain. Dah tak timbul dah. Bagaimana sahabat? Bagaimana Abu Bakar? Bagaimana Omar? Bagaimana amalan mereka? Semua tu tak timbul. Semua duk cerita amalan-amalan ni. Geng-geng baru yang muncul ni. Petua amalan CD ni. Petua amalan Habib ni. Kalau ia ada nas, tak ada masalah lah. Tapi kalau sekadar dibesarkan sehingga dilupakan wajah asal agama yang telah diperkenalkan oleh Nabi SAW, ini adalah sesuatu yang sangat tidak wajar.